Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Irfan bin Abbas. Saya bernombor metrik D20201092376 dan saya akan menyampaikan tajuk kebaikan permainan video kepada kanak-kanak. Kita sering mendengar pelbagai pandangan berkaitan permainan video dan kesan negatifnya kepada kanak-kanak. Namun, adakah hanya kesan negatif sahaja yang diberikan oleh permainan video? Jawapannya adalah tidak. Terdapat juga banyak kesan positif yang diberi kepada kanak-kanak dalam membantu kanak-kanak untuk lebih berfikir dan lebih bersedia dalam menghadapi dunia dewasa. Antara kesan positif yang pertama adalah dengan mengukuhkan kebolehan memori anak-anak. Game-game open world seperti game Pokemon, Genshin Impact dan Legend of Zelda akan banyak melatih daya ingatan kanak-kanak supaya menjadi lebih tajam dan lebih tepat. Game-game seperti ini mempunyai corak permainan yang tersendiri dan unik. Sebagai contoh, di dalam game Pokemon, jalan di antara bandar pertama dan bandar kedua adalah agak mengelirukan. Jadi, kanak-kanak akan dipaksa untuk menghafal jalan-jalan tersebut dalam turutan yang betul agar dapat sampai ke destinasi yang dituju bagi meneruskan permainan. Okey, kesan positif yang kedua adalah melatih kebolehan untuk menyelesaikan masalah. Sesiapa pun tidak dilahirkan dengan kebolehan untuk menyelesaikan masalah. Namun, ianya boleh dilatih sejak daripada kecil lagi. Kanak-kanak terutamanya amat sesuai dilatih dalam kebolehan untuk menyelesaikan masalah kerana otak mereka yang lebih tajam dan lebih tepat pada usia muda. Permainan video yang berkategori puzzle seperti game Candy Crush, Mekorama dan SimCity akan mampu melatih kanak-kanak dalam mencari kaedah yang terbaik dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Sebagai contoh adalah game Candy Crush. Di dalam game Candy Crush tersebut, setiap pergerakan harus dirancang dengan teliti kerana setiap pergerakan boleh menentukan antara menang atau kalah dalam game tersebut. Dan jika kanak-kanak itu kalah, dia akan dikenakan penalti, dan jika kanak-kanak itu menang pula, dia akan mendapat reward. Ini akan merangsang otak kanak-kanak untuk berfikir kaedah yang terbaik supaya dapat sentiasa menang. Perkara positif yang ketiga adalah untuk melatih kanak-kanak menjadi lebih peka kepada persekitaran mereka. Kes-kes seperti kes penculikan kanak-kanak amatlah berleluasa pada masa-masa kini. Jadi kebolehan untuk lebih peka kepada persekitaran amatlah baik dan harus diajar kepada kanak-kanak sewaktu kecil lagi. Di antara permainan video ataupun game yang dapat membantu kanak-kanak dalam membina rasa peka pada persekitaran adalah seperti Counter-Strike, Call of Duty dan juga Minecraft. Game-game ini dapat membantu kanak-kanak menjadi lebih peka dengan persekitaran mereka dan dapat membantu kanak-kanak berfikir dalam keadaan yang cemas. Contohnya seperti video game Minecraft, di mana kanak-kanak perlu berfikir tentang objektif game dan kanak-kanak perlu berfikir tentang zombie yang ada di sekeliling beliau. Ini akan membantu kanak-kanak dalam multitasking dan juga membantu kanak-kanak berfikir dalam keadaan yang cemas. Tambahan pula, grafik kepada game Minecraft iaitu grafik berbentuk pixel. Ianya tidak akan memberi pengaruh negatif kepada kanak-kanak dan juga tidak akan memberikan rasa takut kepada pemain. Kesan positif permainan video yang keempat adalah dapat mempelajari bahasa kedua ataupun bahasa ketiga dengan cepat. Permainan video kebanyakannya dikeluarkan dalam bahasa Inggeris, dan bagi negara seperti negara kita iaitu negara Malaysia yang menggunakan bahasa Melayu, bahasa Inggeris dikira sebagai bahasa kedua dan bahasa yang agak sukar untuk dikuasai. Namun dengan bantuan video game, kanak-kanak akan dapat mempelajari bahasa Inggeris ini dengan lebih cepat dan dalam keadaan yang lebih menyeronokkan. Namun, ianya tidak terhenti di situ kerana video game di atas talian pula akan membuka peluang untuk belajar dalam bahasa ketiga. Permainan video seperti Mobile Legends, PUBG dan Dota 2 mempunyai komuniti antarabangsa yang mampu membantu kita untuk belajar dalam bahasa ketiga. Antara komuniti yang saya katakan adalah iaitu Mobile Legends yang mempunyai komuniti yang agak meluas di Indonesia, dan juga Dota iaitu mempunyai komuniti yang meluas di Filipina. Okey, itu sahaja dari saya. Saya Ahmad Irfan bin Abbas. Saya harap ilmu yang saya kongsi ini dapat membantu, dan sekian. Assalamualaikum.